Baiklah, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan kami untuk persediaan Advance Rocket Business. So, saya tahu anda dah tak sabar dah ni nak ke Advance Rocket Business dan saya nak ucapkan tahniah kepada anda. Okey, tahniah sebab anda adalah insan yang membuat tindakan luar biasa. Okey, ramai kat luar sana dia nak berniaga tapi dia tak tahu macam mana. Ramai kat luar sana nak berniaga tapi dia tak nak usaha. Dia nak capai impian yang dia nak. Okey, saya percaya anda berniaga, anda buat keputusan untuk berniaga pada hari ini adalah sebab anda mempunyai impian yang perlu anda capai. Betul ke betul? Kan? Mungkin ada yang masih bekerja yang nak berhenti, nak ada bisnes sendiri, nak ada masa yang bebas, nak buat keputusan yang bebas daripada kewangan, bebas daripada hutang. Okey, so saya percaya anda berniaga disebabkan anda ada impian. Okey, dan saya percaya juga anda belajar dan teruskan perjalanan anda ke next journey adalah sebab juga impian yang anda ingin capai. Saya percaya anda dah cuba macam-macam cara, dah cuba macam-macam jenis strategi tapi belum ada yang sesuai. So insya-Allah kami sediakan yang terbaik sebab apa yang kami berikan kepada anda telah melahirkan ramai usahawan yang bermula bawah 10,000. Okey, bawah 10,000. Diorang ni bermula, kalau anda tengok yang sejuta-juta, yang dalam ultimate-nya lain, platinum-nya lain. Kalau anda nak tahu, mereka semua bermula bisnes bawah sales diorang tu di bawah 10,000. Faham ni? Di bawah RM10,000 sebulan. So bermaksud bukannya semua orang masuk kelas kita adalah memang dah kaya. Okey, itulah kesilapan orang. Okey, dia ingat yang masuk kelas program kami ke apa ke, semuanya dah ada duit, memang keluarga kaya. Tidak. And mostly orang jutawan yang betul-betul jutawan adalah mereka yang bermula daripada keluarga yang biasa-biasa. Okey, kita ambil contoh macam Cakata Dimsum. Okey, Puan Rosna ataupun nama glamour dia Caca yang berada di Perlis. Okey, buat apa? Buat dimsum je. Kan? Dimsum ni dah lama. Dimsum ni dah lama dah wujud dekat dunia ni. Dan dia pula, Puan Caca ni pula, dia bukanlah orang yang pertama jumpa dimsum kat dunia ni. Tapi sales dia sekarang ni dah cecah 2.2 juta sebulan. Okey, sebulan hanya jual dimsum. Hanya jual dimsum. Yang anda yang jual banyak benda, macam mana? Berapa sales? Kan? Sesetengah orang berjual banyak benda. Ada butik, selak-selak butik je ada kuih raya. Selak-selak butik je ada kuih raya. Siapa macam tu? Cuba komen saya. Cuba komen kat chat tu saya. Okey, tak apa, it's okay. Benda yang dah lepas tu lepas. Tak ada masalah pun. Cumanya nak ceritakan Puan Caca ni pun, dia sekarang ni memang kita nampak indah 2.2 juta sebulan. Tapi you nak tahu tak, sebenarnya masa dia awal-awal mula tu 10,000 pun dia susah nak capai. Siap masuk expo, siap tidur dekat expo makanan, siap bawa anak family apa semua, tapi still tak capai lagi 1 juta. Kenapa? Sebab dia tak jumpa lagi strategi yang betul pada waktu tu. Kalau you kata nak online kan bisnes ni perlu kena pandai IT, kena pandai Facebook, kena pandai website whatsoever yang you rasa technical yang you kena pandai, you adalah silap sebenarnya. Saya nak beritahu juga ramai usahawan-usahawan yang kita dah bantu dalam platinum, ultimate, mereka adalah tak pandai pun. Okey, lapisan umur tu jangan cakap, ada yang umur 50 tahun masih lagi kuat untuk berusaha berniaga. Okey, anda yang muda-muda ni, cuba komen sikit tengok berapa umur you all sekarang, saya nak tengok. Cuba komen kat ruangan chat berapa umur you all. Saya nak tengok berapakah umur anda sekarang tahun ini. Cuba komen. Ada yang muda lagi. Tahniah yang muda tu. Bagus. You dah start awal. You patut bersyukur dah start awal. Yang atas-atas senior-senior ni akan tengok macam, bagus. Kalaulah yang senior ni dia nak bagi nasihat kepada yang muda, dia cakap teruskanlah. Janganlah jadi macam abang. Janganlah jadi macam kakak. Contohnya macam tu. Okey. Kepada yang dah 30, 40, belum terlambat. Okey, ada yang 50, 60 juga. Belum terlambat. Belum terlambat untuk anda buat tindakan. Belum terlambat untuk anda berjaya. Faham ke faham ni? Biasanya orang kita macam ni lah. Biasalah usahawan kat Malaysia ni, bila nak berniaga je, dah terlambat lah. Umur dah 30 dah ni, tak apalah, makan gaji je lah.
Dah terlambat lah. Lepas tu, bila duit tak ada, mulalah salahkan ekonomi, salahkan kerajaan, salahkan majikan yang tak naikkan gaji. Dia tak nak pun salahkan diri dia sendiri untuk ubah hidup dia. Itu orang kat luar sana. Saya percaya anda bukan macam tu. Okey, anda adalah insan yang luar biasa, berada dengan saya pada sesi kali ini untuk persediaan Advanced Rocket Business. Okey, supaya anda lebih bersedia untuk program kita yang bakal dijalankan nanti. Okey, supaya dalam tempoh untuk ke Advanced Rocket Business ni juga anda dah boleh buat tindakan, dah boleh buat sales. Faham ni? Itulah yang berlaku dalam student-student platinum dan juga teammate kita yang lain. Okey, ada yang dah dengan kita 2 tahun. Contoh macam Puan Caca. Puan Caca dah masuk tahun kedua bersama dengan kita Ultimate. Walaupun sales dah 2 juta sebulan, but still lagi masih belajar. Sebab apa? Sebab dia tahu strategi ni updated. Okey, kalau you kata nak kata tentang strategi marketing, dia ibaratnya senjata yang digunakan untuk perang. Okey, kalau kita tengok pada senjata, kalau kita tengok pada senjata dan juga strategi perang, boleh ke kita guna strategi ataupun senjata perang zaman dulu-dulu, zaman Hang Tuah? Boleh ke? Saya nak tanya you all, boleh ke? Kan, zaman-zaman kita tak ada teknologi senjata, masih lagi menggunakan pisau, masih lagi menggunakan parang, masih lagi menggunakan keris, tombak. Bayangkan, kita ambil strategi diorang ni ataupun senjata yang diorang ada ni, kita bawa ke zaman kita untuk kita berperang sekarang ni. Memang tak jadi. Memang kita kalah dengan pesaing. Sebab itulah mereka ni dah capai jutaan ringgit pun masih belajar. Sebab nak dapatkan senjata yang terbaru. Apa senjata yang terbaru? Terutama teknologi yang boleh digunakan, memudahkan untuk mereka tarik pelanggan. So, anda jangan risau. Anda dah berada di landasan yang betul. Anda dah berada di jalan yang betul seperti mana usahawan yang kita dah bantu sebelum ni. Faham ni? Okey, kita ada Caca untuk jual dimsum. Jual dimsum je. Kita ada Cik Mat jual serum. Jual serum sama juga. Dulu dia adalah pekerja. Okey, pekerja untuk syarikat swasta. Okey, saya tak tahulah dia kerja apa, tapi lebih kurang kerja macam peladangan lah untuk syarikat swasta. So, dia berhenti sebab dia ada impian, dia ada dreams. Faham ni? Semua orang sanggup berhenti kerja dengan berbisnes atas asbab jadi impian untuk diteruskan. Faham ni? Bila ada impian, you tahu mana direction yang you nak pergi. Okey, dan bila ada impian, mestilah kena ada tindakan. Macam you all buat sekarang ni. Bersedia untuk Advanced Rocket Business. Bersedia untuk kelas malam ni. Dan kelas malam ni juga tajuk yang sangat penting. Copywriting untuk naikkan sales. Ayat iklan dalam bahasa lain dia. Sebab ramai orang dia ingat buat iklan untuk online ni hanya buat iklan semata-mata. Dia ingat buat iklan. Kan Tuan Najib dah ajar, kita bukan buat iklan. Kita buat kempen untuk tarik pelanggan. Kalau kita buat iklan, itulah pelanggan kita lari. Betul-betul. Siapa sini tak suka tengok iklan dekat TV? Cuba komen saya. Kan, bila tengah tengok cerita best apa kan? Tapi tiba-tiba pop, iklan, alamak, photo steam betul lah. Sama juga macam kita punya marketing. Marketing kita tak nak nampak seperti iklan yang berada di tempat lain yang membuatkan orang cabut. Kita nak buatkan orang rebut. Apa beza iklan yang muncul dalam antara movie atau iklan ataupun kempen marketing yang muncul di dalam movie? Contohnya kalau you tengok cerita Transformer, cerita Transformer ataupun Fast Furious kan. Semua tahu kan cerita Transformer, cerita Fast Furious. Kebanyakan orang sebenarnya sedang buat kempen marketing. Dia orang tengah buat kempen marketing tanpa kita sedar. Betul-betul. Kita tengok cerita tu sampai habis, sampai 2 jam. Nampak? Orang tengok sampai habis. Itulah yang kita nak buat, kempen marketing yang buatkan orang tengok. Saya nak tunjuk kepada you all cara untuk buat copywriting yang buatkan orang nak tengok copywriting kita, baca sampai habis. Okay. Mostly baru baca tajuk dah cabut dah. Itu kebiasaannya lah. Bila buat tak ada ilmu, tak ada strategi dan juga cara yang betul, copywriting yang dia buat tu, orang baru baca tajuk je sebaris. Dah, tak apalah, nantilah. Waktu dia asyik tulis je, tahukah anda
Tahukah anda? Waktu dah lama tahu. Alright. Okay, so jelas ke jelas tu? Alright, okay. So sekarang ni, itu yang saya nak bantu anda pada malam ni. Dan lupa pula saya nak kenalkan diri saya. Okay, dah lama bercerita, berceloteh. So nama saya, nama yang diberi adalah Rashid Mahmad. Okay, Muhammad Rashid Mahmad lah. Okay, itu adalah nama yang diberi. Nama dekat IC Muhammad Rashid bin Mahmad. So biasanya student platinum dan juga ultimate mereka memanggil saya Cikgu Rashid. So kepakaran saya adalah dalam bidang sales dan juga sales strategis untuk momentum internet Sdn Bhd. Bila dengan platinum dan juga ultimate, saya lebih training. Saya adalah trainer kepada diorang dalam bidang sales. Okey, dari segi strateginya, macam mana nak buatkan pelanggan beli berulang kali, beli banyak kali dengan you, bukannya dengan pesaing. So besar tanggungjawab saya untuk bantu anda dalam bidang sales. Selepas ni mungkin anda ada yang buat pilihan. Ada yang buat pilihan untuk connect journey kita selama 12 bulan, okey, iaitu platinum dan juga ultimate. So untuk ultimate ni memang ramai orang nak masuk ultimate. Ramai orang nak masuk ultimate, tapi seriously saya cakap, ultimate bukan untuk semua orang. Okey, ultimate hanya orang usahawan yang tertentu sahaja yang boleh sertai ultimate. Okey, memang kita kena pilih ultimate ni, sebab ultimate ni lah yang akan bekerja secara rapat dengan Tuan Najib Asadok dan juga trainer momentum. Faham ni? Ultimate ni, special ni, kenapa kita kena interview, kita kena tengok dia punya background business. Sebab apa? Sebab mereka ini bekerja lebih rapat dengan Tuan Najib Asadok. Dia boleh PM Tuan Najib bila-bila masa saja, tapi janganlah pukul 1 pagi, lepas tu you mengharapkan pukul 2 pagi dah dapat reply. Biasanya waktu kerja lah untuk you berhubung dengan Tuan Najib. Dan juga ada sesi personal coaching. Itu specialnya ultimate. Itu specialnya ultimate. Mereka ada special ultimate personal coaching. Lepas tu pula diorang ada program UCM, UCM Ultimate Circle Mentoring, supaya Tuan Najib dan juga ultimate jutawan-jutawan yang ingin dibantu, usahawan-usahawan ingin dibantu, dapat duduk bersama, dapat mingle dan juga bernetworking each other, bernetworking antara satu sama lain. So nampak bila kita ada circle yang best, okay, insyaAllah apa yang kita nak capai tu sentiasa ada orang yang support. Kalau kita kat luar, tak ramai yang boleh support kita punya impian. Bila kita cakap nak beli sesuatu yang lebih mewah, orang akan mula berkata-kata, nak hidup mewah, duniawi, kan? Sedangkan dalam hidup kita di dunia ni adalah ada bahagian-bahagian yang kita gunakan untuk akhirat. Faham ni? Itu fikiran orang luar. Dia ingat apa yang kita buatnya hanyalah dunia, kan? Bisnes, sibuk dengan bisnes, dunia lah. Tapi dia tak fikir bahawa dengan sales yang banyak, kita boleh bantu komuniti kita dengan lebih hebat. Kita boleh bayar zakat, kita boleh buat sumbangan dengan lebih hebat. Faham ni? Kata nak bantu Syria, kata nak bantu Palestin, tapi sampai bila kita nak bantu hanya di mulut, bantu share? Bila pula giliran kita untuk bantu dari segi kewangan? Itu lagi high impact. Faham ni? Kita sibuk share ke orang, share RM30, derma lah, sedekah lah RM50 apa semua, kan. Kita pandai, bab share kita memang pandai, bab viral kan memang hebat orang kita. Tapi bab memberi sumbangan, adakah kita memberi sumbangan? Kalau you nak kata, saya tak banyak lagi, gaji saya kecil, macam mana saya nak bagi sumbangan? Gaji saya cukup-cukup makan. Dah tu usahalah. Usaha. Bukan anda, orang lain, bukan anda. Anda dah bagus sebab anda dah berada dalam landasan yang betul. Tapi ada juga yang zaz, kan, rasa macam berdarah je hati malam ni. Okay, alright, okay. So malam ni saya akan bersama dengan anda untuk kita punya kelas persediaan advance rocket business kita, iaitu copywriting untuk naikkan sales. Okay, so barulah kita nak masuk kelas. Saya kena alignkan dulu anda punya mindset. Tak guna saya ajar teknik mak nenek sekalipun, tapi mindset you masih lagi sama, masih lagi berada di tahap yang sama, masih lagi rasa macam okay lah, aku hidup biasa-biasa. Sebab some people, dia ingat dia tak perlu nak jadi kaya. Cukuplah ni dengan apa yang ada, buat apa jadi kaya sangat, nanti bongkar, nanti riak, nanti kena bayar teks tinggi.
Habis tu siapa nak bantu sumbangan anak-anak yatim? Siapa nak bantu sumbangan yang kat Palestin tu? Siapa nak bantu sumbangan dekat Syria? Paling dekat mak ayah kita. Siapa yang nak bawa diorang pergi umrah dan haji? Diorang dah lah jaga kita daripada kecil. Takkan kita nak suruh diorang kumpul lah duit sendiri, pergilah bisnes. Kurang hajar namanya. Cakap dengan mak ayah macam tu, suruh berbisnes. Nak pergi haji, usahalah sendiri. Banyaklah. Okey, inilah masanya untuk kita hargai mereka dengan cara bisnes kita. Saya percaya bila anda berbisnes ni, anda minta doa daripada mak ayah, anda minta doa daripada isteri, anda minta doa daripada suami untuk mendapatkan keberkatan. Dan saya percaya juga anda bisnes untuk memberikan mereka perubahan hidup yang luar biasa. Okey, so siapa yang dah ready untuk kelas kita pada hari ini? Cuba komen saya cepat, come on. Cuba komen saya, laju. Semangat, penuh semangat. Mana boleh, mana ada jutawan macam berpenyakit, mana ada. Jutawan semua semangat. Kan? Kita tengok semua Warren Buffett yang dah berumur, yang dah tua macam tu pun masih lagi semangat. Dia, kalau you tengok dokumentari, dia masih lagi bersemangat pergi main Uno, pergi main chess kan dengan kawan baik dia Bill Gates. Masih semangat. Bill Gates yang dah tua pun masih lagi semangat untuk bantu ramai lagi orang kat Afrika untuk penyakit apa tu, penyakit polio. Dia nak bantu kat sana, masih lagi semangat. Baca buku, pergi belajar, masih lagi belajar. Dia baca buku, dia ambil masa. Kalau you nak tahu, dia ada Think Week. Think Week ni maksudnya seminggu tu 2 minggu. 2 minggu dalam masa setahun, hanya masa dia untuk mengkaji dan juga belajar. Masa dia untuk belajar, menyendiri, me time dia baca buku. So anda, terima kasih pada yang anda komen saya tu. Alright, so terima kasih. So saya percaya anda dah betul-betul ready. Alright, okay. So macam ni tuan-tuan, bila kita nak buat marketing, perkara yang paling penting adalah copywriting. Copywriting adalah salah satu strategi. Bila kita kata kita nak buat marketing, technical hanya 20% je. Kan? Macam sebelum ni yang you sibuk cari tentang FB ads lah, Facebook, macam mana nak klik Facebook, macam mana nak bayar, macam nak klik sana, klik sini, macam mana nak letak bajet. Itu hanya 20% sahaja technical yang betul-betul membantu marketing anda, yang betul-betul membantu keberkesanan marketing anda. Selebihnya adalah strategi. Gambar apa nak guna, copywriting apa nak guna, siapa pelanggan kita, apa emosi dia. Nampak? Itu adalah strategi. Okay, so strategi marketing betul-betul membantu anda punya kempen marketing anda lebih berkesan. So that's why hari ini saya nak fokus kepada copywriting. Okay, ayat tu yang penting. Sama juga kalau yang macam lelaki. Siapa yang bujang sini? Siapa yang lelaki-lelaki yang masih lagi bujang kat sini? Cuba komen saya bujang. Saya bukan nak buat matchmaker yang perempuan bujang boleh cari lah, lelaki yang bujang ni bukan. Okey, saya nak beritahu anda bahawa even kalau you nak cari pasangan nanti pun, you kena guna ayat manis. Faham ni? Ibarat contohlah, saya nak bagi bunga lah. Contohlah katakanlah you adalah, saya bawa watak siapa nama ada tu. Katakanlah saya contoh ambil seorang. Okey, katakanlah saya nak mengurat seorang perempuan awet. Kan, saya ada bunga, saya nak bagi dia bunga ni. So saya ada pilihan sama ada nak bagi secara teknikal Okey, saya jelaskan dulu. Secara teknikalnya, saya beli bunga dan bagi dia. Itu teknikal. Yang 20% hanya membantu, 20% sahaja. So bayangkan kalau saya hanya fokus kepada teknikal. Yang ramai usahawan kat luar sana terlalu fokus kepada teknikal, hanya fokus pada FB ads. Macam mana nak klik sana, nak tekan sana, tekan sini. Faham ni? So bayangkan kalau saya nak bagi awet ni bunga, saya bagi je bunga. Tanpa kata apa-apa, tanpa cara yang betul, saya bagi je. Kadang saya campak, kadang saya letak sebelah dia, lepas tu saya belah. Apa berlaku? Perempuan tu pelik. Dia macam, gila ke apa Mamat ni? Sama juga macam pelanggan kita. Kalau kita ni terus bagi offer kat dia, tiba-tiba tengah pelanggan kita scroll, tiba-tiba diskaun. Dah kenapa dia ni? Siapa dia ni? Dah lah baru nampak. Faham ni? So, apa jadi kalau saya pula bagi ayat manis dekat kita punya saya punya yang perempuan yang saya nak ngurat tadi. Saya cakap dengan dia, ni bunga Saya cakap dengan dia, engkau lah yang pertama, engkau lah yang terakhir mencuri hati dan pandanganku. Apa macam. Okey? So kan berbeza, mesti meremang bulu roma dia dengar.
Okey, meremang bulu tengkuk dia ni. Rasa macam macam geli kan. Okey, tapi itulah maksudnya the power of strategy copywriting dalam marketing. So hari ini yang saya nak tunjukkan kepada anda. Maaf lah ya kalau ada bunyi-bunyi macam ni, maksudnya saya sedang masukkan password untuk iPad saya supaya mudah untuk anda tengok nota apa yang saya tulis. Okey, senang, mudah untuk anda tengok dekat skrin nanti. So jangan risau, saya akan sharekan saya punya nota di skrin anda. Okey, so just fokus saja. So bila kita nak buat copywriting yang bagus, okey, copywriting yang betul-betul menarik orang, copywriting yang betul-betul memberi kesan dalam you punya marketing. So yang pertama, sekejap saya sharekan skrin. Alright, so okay, nampak skrin? Saya boleh kecilkan, tak ada masalah. Okay, saya boleh kecilkan. Kejap Sekejap, saya kena tambah. Silap. Nampak tu, kecil dah keluar kat situ. Okay, so bila kita cerita tentang copywriting, alright, okay, so bila kita cerita tentang copywriting, so sekarang ni kita punya fokus adalah copywriting, tuan-tuan. Elakkan tanya benda lain. So kita akan fokus kepada copy. Okey, copy. Apa hal ni? Sekejap ada macam tak betul sikit. Okey, copy writing. Alright, okay. So bila kita cerita tentang copywriting, tuan-tuan, bila kita nak buat copywriting yang betul-betul memberi high impact kepada pelanggan kita, supaya dia faham apa masalah yang dibantu, supaya dia faham apa tawaran yang kita buat dan dia rebut produk yang kita pasarkan. Itu adalah copywriting yang efektif. Ramai orang buat copywriting main cincai je, asal ada je. Lepas tu bila tak dapat sales, mulalah dia cakap Facebook jahat, mulalah dia cakap Facebook telan duit dia, dan dia cakap Facebook dah tak relevan untuk marketing, sedangkan dia yang tak relevan untuk bisnes dia. Faham ni? Okay, so bila kita cerita tentang copywriting, atau dalam bahasa mudahnya adalah ayat iklan. So bila berkaitan dengan ayat iklan, okay, ada beberapa perkara yang you kena rujuk, yang beberapa perkara yang you kena dapatkan info untuk pastikan you ada copywriting yang bagus untuk dapatkan jualan yang lebih banyak. Faham ni? Lepas tu barulah you nak pergi technical ke apa ke, barulah you fokus kepada situ. Okay? Even technical pun kita dah bagi dah secara percuma. Macam mana kempen untuk tarik like, untuk naikkan follower. Faham ni? Alright, okay. So, sekarang ni apa yang saya nak tunjuk pada anda adalah apa poin penting yang you perlu tahu dulu sebelum merangkakan copywriting. So, poin yang pertama, tuan-tuan, okay, poin yang pertama, you kena jelas siapa. Jelas siapa. Yang ni yang saya nak explain kepada anda, siapa pelanggan anda. Mestilah fokus kepada pelanggan. Yes, of course lah, pelanggan lah. Takkan you fokus kepada pesaing pula kan. So, bila you kata you punya siapa adalah pelanggan, okay, alright. So, siapa diorang ni? Memanglah pelanggan, tapi siapa? Lelaki atau wanita? Okay, bekerja atau tidak? Atau suri rumah? Okay, apa bodoh lah ni? Okay, sekejap. Sebentar, maafkan saya. Okay, dah keluar dah. Alright, so inilah yang you kena fikirkan. Kalau kita kata tentang siapa, so siapa pelanggan anda? Cuba tulis kat buku nota, siapa pelanggan anda? Kalau, okay, kita ikut pergi jantina lah, satu per satu. Kalau katakan jantina, okay, so lelaki atau wanita, atau you memang nak target dua-dua, produk you adalah unisex, maksudnya dua-dua boleh pakai, kan? Contoh macam kalau you jual tudung, mestilah of course you target kepada wanita. Tapi ada juga yang target kepada lelaki, kan? Ada yang target kepada lelaki, dengan harapan dia cakap lelaki hadiahkan untuk isteri. Tapi saya nak tanya anda, dalam kita punya sesi ni, siapa yang kat sini suami-suami yang belikan isteri dia tudung? Yang pernah belikan.
Cuba komen saya nak tengok berapa ramai. Adalah beberapa orang, tapi tak ramai. Mungkin dia beli tu dah lama, lepas tu dia tak nak beli dah. Dia beli tudung sebelum ni, tapi lepas tu dia tak nak beli dah. Tobat cikgu, saya tak nak beli dah tudung untuk isteri. Sebab apa? Tak kena cita rasa. Satu, tak kena cita rasa. Lagi satu, hari ni pakai, esok dah tak pakai dah. Esok dah jadi tutup tinggap. Okey, itu sesetengah orang, bukan semua. Okey. So maksudnya fokus kepada satu lagi bagus. Kalau macam tudung tadi lah, fokus kepada wanita. Okay, so kemudian pula bila kita nak fokus kepada wanita ni, lagi bagus, kita go lagi deeper. Bila kita jual tudung, kita kena tahu tudung ini untuk siapa. Kalau kita kata tudung ini untuk orang yang dah bekerja, then kita target hanya orang yang dah bekerja. Faham ni? Kita target kepada, kalau kita kata nak target pada suri rumah, then kita punya ayat kita target kepada orang wanita suri rumah. Faham? Copywriting ni tuan-tuan, bila kita tahu siapa, dia jadi lebih mudah untuk kita panggil dia. Faham ni? Marketing kan panggil, kita tarik orang. Lagi mudah kalau kita kenal siapa dia. Dia ibaratnya contoh macam ni. Bila you masuk dalam satu hall yang dipenuhi oleh 5,000 orang. Okay? You bayangkan, kalau untuk 5,000 orang tu you kumpulkan, tapi you tak tahu pun siapa dia orang dalam tu. Okay? Berbanding dengan bilik hall yang besar, you tahu yang masuk dalam hall tu adalah ibu berkejaya, wanita yang berkejaya. Tak kisah single ke tak single, tapi wanita yang berkejaya, wanita yang pentingkan image, business woman. Tapi satu hall ni you tak tahu pun siapa audience dia. Okay? You rasa mana lagi banyak pelanggan yang membeli? Lagi banyak. Mana? Cuba komen. Mestilah yang you tahu, yang lagi satu hall yang besar ni, yang you tahu siapa yang datang dalam you punya event tu, yang datang dalam you punya hall. Faham? Supaya bila you atas stage, contohlah katakanlah you pergi kat satu hall tu, okay, bayangkan ada hall A yang you tak tahu pun ada 10,000 orang, tapi you tak tahu pun siapa dia orang, siapa background dia orang, apa pekerjaan dia orang, apa income dia orang, apa yang dia orang nak, tak tahu. Bayangkan dekat hall B pula ada 10,000 orang dan you tahu siapa diorang ni, wanita berkejaya, mempunyai ekonomi yang stabil, lagi apa whatsoever apa semua, tu hall B. So bayangkan pula you kena naik stage untuk hall tersebut, dan apa yang you nak cakap? Apa yang you nak cakap bila you dah naik stage nanti? So itulah yang you kena kenal siapa. Kalau you masuk hall A, you tak kenal pun siapa pelanggan you akan cakap macam ni tau. Siapa yang nak beli tudung? Angkat tangan. Ataupun siapa yang nak beli tudung, boleh dapatkan segera bla 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 kat luar. So yang A ni pula akan terpinga-pinga. Aku ingat kan ini kuliah subuh, rupanya bukan. Contoh. Okey, tapi apa jadi pula kalau you pergi dekat hall B yang you tahu dalam ni ada wanita berkejaya, dan juga wanita yang pentingkan tentang image. So bayangkan you masuk dalam hall B dan you buat announcement, siapa sini wanita berkejaya yang nak nampak paling top ke, paling cantik di pejabat, sampaikan rakan office anda jeling anda. Itu adalah contoh. Okey, siapa sini asyik kena bawang je dengan rakan office sebab pakai baju yang outdated fashion. Lagilah pula dia sakit hati. Faham ni? Tapi kita baru masuk siapa. So pastikan dekat part siapa ni kita lebih jelas siapa pelanggan kita, supaya kita dapat menarik pelanggan yang tepat. Kalau kita dapat tahu lebih detail tentang pelanggan kita, maka lagi tepatlah kempen marketing kita untuk tarik lebih ramai pelanggan yang berpotensi untuk beli ataupun dapatkan produk kita. Faham ni? Okey? So itu adalah tentang siapa. You kena tahu bila lelaki ni adakah berkejaya ataupun tidak kerja, adakah family ataupun tidak berfamily lagi, ataupun single ataupun dah kahwin. Kena tahu. Sebab setiap produk yang you jual, yang you pasarkan mempunyai target market yang berbeza. Itulah yang you kena tahu. You mempunyai target market yang berbeza. Okey? So kita pergi yang seterusnya.
Alright, kita tengok yang seterusnya. So, yang seterusnya adalah bila kita cerita tentang copywriting, yang pertama adalah kita kena tahu siapa. Yang kedua, kita kena tahu. Yang kedua adalah masalah. Okey, yang kedua kita kena tahu adalah masalah. Apa masalah mereka yang kita bantu? Masalah mereka yang dibantu. Faham ke? Faham ni? Okey, apa masalah mereka yang kita bantu? Apa masalah mereka dengan produk kita ni dapat bantu masalah yang mereka hadapi? Cuba listkan apa masalah yang produk anda ataupun anda sendiri membantu pelanggan anda. Bila anda tak tahu apa produk anda membantu, apa produk anda boleh buat, bermaksud anda tak faham lagi apa produk anda. Anda tak jelas lagi bagaimana nak jual produk anda, apa benefit produk anda. So at least, okay, you tahu, okay, apa masalah yang dibantu dengan produk you. Bila pakai produk you, apa yang dia rasa? Dia rasa apa? Rasa lebih yakin bila jerawat dah hilang. Dia rasa lebih tenang. Dia rasa lebih kulit dia makin halus. Faham ke faham ni? Okay, faham ke faham? Cuba komen sikit faham. You all ada lagi ke ada ni? Okay, don't worry. Dalam Advanced Rocket Business memang kita go deeper kepada masalah. Okay, so malam ni saya nak you betul-betul faham pelanggan. Saya nak you betul-betul faham tentang masalah. Okay, tentang masalah, tentang apa problem ataupun halangan ataupun roadblock yang produk you tolong selesaikan, bantu selesaikan. So itu kena tahu. Tak boleh nak buat saja-saja, kan? Buat marketing. Contoh, kenapa kau buat macam ni? Suka hati aku lah, aku punya marketing kot. Tak boleh macam tu. Bila you dalam Platinum Ultimate, you kena explain bila cikgu tanya. Okay? Okay, alright. Sambil saya tengok-tengok sikit komen apa kan. Faham ke faham ni? Okay, cuba listkan masalah. Sebab dengan masalah itulah yang boleh dijadikan sebagai headline. Masalah itulah yang boleh dijadikan headline. Jelas ke jelas ni? Okay, alright. Okay, so bila kita dah tahu apa masalah yang dibantu, okey, so kita kena fokus kat situ juga. Contoh macam tadi saya cakap, kalau saya masuk dalam hall yang ada ramai wanita, 10,000 orang wanita, dan mereka ini adalah wanita yang berkejaya, so saya hanya menarik mereka wanita yang berkejaya saja. Lagi fokus, lagi senang kita nak pastikan diorang beli produk kita. Faham ke faham? Alright, so maksudnya dia macam ni tuan-tuan. Kalau saya pergi hall B yang ramai orang dan saya tahu itu adalah wanita dan wanita yang berkejaya. So saya akan cakap, siapa sini yang ada masalah, siapa sini rakan kerjanya sering kutuk membawang tentang fashion yang dipakaikan sebab terlalu old school. So kalau you nampak dalam copywriting tu, okey, benda yang paling penting adalah siapa dan juga apa masalah yang dia bantu selesaikan. Faham ke faham ni? Saya faham Ustaz kan? Cuba komen saya. Cepat. Saya nak tengok. Cuba komen saya dekat ruangan chat. Okey. So kita dah pergi kepada masalah. So you kena pasti masalah. Apa masalah yang you berikan. Even kalau makanan sekalipun, dia still ada masalah yang dia perlu atasi. Faham ke faham ni? Okay, you okay ke okay lagi ni? Okay ke okay lagi? Okay alright, okay. So itu yang kita tengok tadi, masalah. Tak kisahlah apa segala bisnes pun, you dalam bidang makanan ke, you dalam bidang fashion ke, produk ataupun servis you mesti wajib menyelesaikan masalah pelanggan. Kalau you punya produk tidak menyelesaikan masalah pelanggan, bermaksud anda berniaga sia-sia. Okey, berniaga mesti ada manfaat. Contohlah saya nak beritahu anda, Coca-Cola ni kan,
ataupun air Pepsi, dah lah dia orang ni jual air gula. Jual air yang boleh menghakis usus-usus dalaman yang tidak bagus. Tapi walaupun diorang ada menghakis ke apa ke, still jualan diorang adalah bilion dolar ringgit selama berpuluh-puluh tahun. Okey, sebab apa? Dia menyelesaikan masalah. Dia tak menyelesaikan pun masalah dahaga sebenarnya, tapi dia memberi kesegaran sebenarnya. Sebab banyak gula waktu dengan gasnya, dia memberi kesegaran kepada, dia menyelesaikan masalah kesegaran. Kan? Ramai orang haus, memang haus. Tapi kalau nak kesegaran, kena minum Coke ataupun Pepsi. Itu contoh marketing diorang. Sebab tu setiap kali minum, dia ada bunyi itu. Sebab apa? Bagi rasa macam feel macam lega dapat minum Pepsi. Nampak ni? Tak ada pun dia cakap, tahukah anda Pepsi boleh buat cuci tandas juga? Tak ada. Tak ada, tapi dia tunjukkan. Dia buat kempen marketing dia gila-gila. So anda yang seterusnya untuk buat kempen marketing gila-gila, yang penting adalah tindakan selepas dapat ilmu. Tindakan selepas dapat ilmunya tu. Okey, so boleh saya teruskan? Lupa pula nak tekan ni lagi. Okey. Salah sekejap. Alright, okey. So bila kita itu adalah dalam copywriting. Okey, perkara pertama kena tahu siapa, perkara kedua kena ada masalah, dan yang ketiga, saya nak anda fokus yang ketiga adalah headline. Apa? Headline. Dia punya H tu memang kasar sikit. Headline. Dia macam tebal. Macam tu lah, lebih kurang. Okay, so headline. Headline ni sangat-sangat penting dalam copywriting. Sebab apa tuan-tuan? Headline lah yang menarik perhatian. Headline yang menarik pelanggan ataupun bakal pelanggan untuk baca anda punya copywriting sampai habis. Faham ni? Headline yang menyentuh tentang masalah. Dia melengkapkan siapa dan juga masalah yang kita dah tulis ni. Yang saya dah tulis ni, okey, headline yang kita letak. Faham ni? Apa yang kita dah senaraikan tadi tu, itulah yang kita gunakan dalam headline. Faham ni? Contoh macam tadi dia kata ada wanita berkejaya, siapa? Okey, masalah dia adalah sering dibawang. Okey, sering dikutuk oleh rakan sekerja disebabkan old fashion. So ayat headline saya adalah, siapa dekat sini wanita yang berkejaya sering dibawang, dikutuk di office disebabkan pakaian yang terlalu old school. Faham ni? Siapa yang nak saya ubah penampilan dia, tolong baca mesej saya sekarang. Itu adalah contoh. So you kena fokus pada headline. Malam ni cuba fokus kepada headline. Okey, bila tamat sesi kita ni, fokus kepada headline dan buat headline banyak-banyak. Faham ni? Buat headline banyak-banyak. Buat 10, 20. Kalau tak boleh 20, buat 50. Kalau tak boleh buat 50, buatlah 100. Lagi banyak, lagi bagus, supaya anda dapat berikan yang terbaik dan dapat tarik pelanggan yang terbaik untuk anda punya bisnes dan juga market produk. Alright. So faham ni? Dah nak dekat 40 minit dah sebenarnya ni saya bersama dengan anda. Okey, tentang copywriting untuk naikkan sales. Copywriting untuk kita boostkan sales kita dengan lebih banyak, supaya apa saja yang kita buat memulangkan hasilnya. Okey ni. Okey. So siapa okey lagi? Cuba komen okey dekat ruangan chat. Cuba komen sikit. Kalau anda okey, cuba komen okey dekat ruangan chat. Saya nak tengok adakah anda okey ke lagi ni. Saya takut anda ada masalah. Kan? Cik berit lah, apalah. Okey, so semoga semuanya dalam keadaan lancar hari ini sehingga ke hari program yang kita dah tetapkan. Alright? Jelas ke jelas setakat ini? Saya harap anda jelas. Okey, sebarang persoalan. Okey, sebarang persoalan anda, mungkin ada yang nak tanya tentang pendaftaran, status pendaftaran ARB dia. Mungkin ada juga yang nak tanya status pendaftaran
dia ataupun dia nak tanya lebih lanjut tentang platinum ataupun ultimate, so anda boleh hubungi 010-804-8800. Okey, itu kalau anda nak bertanya tentang ultimate ataupun platinum. Okey, supaya kita sama-sama dapat bantu anda, supaya kita sama-sama dapat advice anda apa yang terbaik. Okey, so you dah jelas dah apa teknik copywriting yang you kena ada. Sebenarnya banyak lagi. Ada 11 ke apa. Ada structure yang sebenar. Cumanya saya nak you mulakan dengan ini. Saya nak lepas ni, tamat je sesi kita ni, saya nak you kenal pasti siapa dengan lebih jelas. Saya nak you kenal pasti siapa ni. Saya tak nak you hanya wanita, umur 25, 44, dah tu je. Tak. Saya nak you lagi detail. Wanita ni pula dah berkahwin ke belum, dia bekerja ke tidak, kan, apa semua. So itulah yang you kena study pada lepas sesi kita kali ini. Okay, so kemudian pula saya bagi you untuk masalah. Kenal pasti apa masalah yang paling pelanggan you perlukan bantuan untuk diselesaikan. Bantuan untuk diselesaikan. Barulah mudah untuk you berikan result, untuk you berikan copywriting yang luar biasa kepada you punya campaign marketing. Dan barulah orang tengok dan dia rasa emosi. Dia rasa ini aku ni, dia sebut pasal masalah ni. Barulah orang teruskan baca. Kalau tak sebelum ni, orang baca sikit je, tengok gambar, okey dah, tak apalah, bukan aku kot. Sedangkan untuk dia, dan you kena rasa bersalah bila you tak follow up orang yang macam tu. Orang yang sepatutnya dapatkan produk anda, tapi anda tak follow up. Anda patut rasa bersalah sebab anda ada solution dia, tapi tak berusaha bersungguh-sungguh untuk bantu mereka capai apa yang mereka nak, ataupun dapat apa impact ataupun result yang dia nak daripada produk yang kita sediakan. Okay, alright, so saya rasa sampai itu saja. Kang saya beri lebih, saya takut anda pula tak boleh nak handle. Okey, ada yang mata dah terkebil-kebil lah ni, macam dah berat sangat ni. Tapi saya nak tanya, adakah anda belajar banyak benda? Kalau banyak belajar banyak benda, saya nak anda komen banyak dekat ruangan chat. Cepat komen banyak. Banyak ke banyak sesi pada malam ini yang saya kongsikan daripada anda. Daripada awal saya share, walaupun hanya sharing, tapi saya percaya dengan sharing itu you dapat kepastian, kan? You dapat kepastian dengan apa yang saya cakapkan, supaya anda lebih certain dengan apa tindakan anda. Anda rasa lebih yakin bahawa anda boleh berjaya seperti usahawan-usahawan yang kita dah bantu. Okey? Alright, so saya nak ucapkan terima kasih dan juga tahniah kepada anda yang bersama-sama dengan kami pada hari ini untuk persediaan Advance Rocket Business. Okey, yang akan datang ini, saya nak anda bersedia. Dan akan ada kelas yang seterusnya yang kami sediakan untuk anda terus buat tindakan. Bila you dah ada kelas yang macam ni, terus buat tindakan supaya masa advance rocket business tu you hanya touch up, you hanya polish. Tak perlu nak tunggu sempurna, tak perlu nak tunggu semua benda ada barulah nak buat tindakan. Gunakan apa yang ada di tangan, dan kita dah buat persediaan ini. Gunalah apa ilmu yang ada. Yang saya berikan malam ini adalah cara terbaik untuk you buat copywriting yang bagus. Okey, sangat rugi kalau anda main-main, kan, masuk kelas saja apa semua. Okey, so saya rasa itu saja untuk sesi kita pada persediaan Advance Rocket Business. Okey, so saya harap kita dapat berjumpa lagi secara akses online untuk Advance Rocket Business yang akan datang. Okey, so pastikan anda hadir, pastikan anda remind juga rakan anda untuk bersama dengan anda pada setiap kali kelas kita sedang berlangsung. Okey, so saya rasa itu saja. Saya ingin ucapkan selamat maju jaya, good luck. InsyaAllah saya doakan anda dengan tindakan luar biasa, anda capai sales yang juga luar biasa. Jika anda tak pernah dapat sales 10,000, saya doakan anda terus meroket sehingga 50,000 sebulan. Yang penting adalah tindakan. Okey, so saya rasa itu saja. Kalau ada sebarang apa-apa persoalan ataupun pertanyaan tentang platinum ataupun ultimate, anda boleh hubungi 010-804-8800. Dan dengan ini saya mengundur diri. Okey, dengan wabillahi taufiq hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.